Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini 9 Zulhijjah bersamaan dengan 19 Julai 2021. Ketika ini orang yang menunaikan haji, berwukuf di Arafah sembena memperingati Nabi Adam dan Hawa yang dipisahkan kemudian berjumpa di Jabal Rahmah. Baik. Kita disunatkan berpuasa pada hari ini sempena mencari pahala dalam 10 bulan Zulhijjah. Antaranya kita berpuasa sunat 9 Zulhijjah hari ini ya. Alhamdulillah, tahniah bagi yang berpuasa. Yang tak berpuasa boleh buat amalan-amalan baik yang lain. Banyak lagi amalan baik yang lain boleh dilakukan. Sedekah, apa lagi, sedekah, membantu orang ya, berzikir, sembahyang sunat. Selain daripada berpuasa. Tapi kalau berpuasa dia boleh lakukan semua perkara tersebut, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu lagi banyak kelebihan, InsyaAllah. Macam biasa, kita buka bab yang pertama, kalimah tayyibah dalam kitab Muntakab Ahadis, hadis-hadis pilihan, penyusun Syekh Muhammad Yusuf Kandalawi rahmatullah alaih, Allah merahmati dia. Pada bab kalimah tayyibah muka surat 11. An Anas radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun min kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa in yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqazzafa fin nar. Rawahul Bukhari. Sayyidina Anas beriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang mempunyai 3 perkara akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, dia kasihkan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran, iaitu setelah beriman, sebagaimana dia tidak suka dicampak ke dalam api neraka. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai 3 perkara akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, dia kasihkan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-22, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan seseorang semata-mata kerana Allah, membenci seseorang semata-mata kerana Allah, memberi kepada seseorang semata-mata kerana Allah,
tidak memberi kepada seseorang pun semata-mata kerana Allah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan seseorang semata-mata kerana Allah, membenci seseorang semata-mata kerana Allah, memberi kepada seseorang semata-mata kerana Allah, tidak memberi kepada seseorang pun semata-mata kerana Allah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Daud. Bermaksud, sesiapa yang kasihkan seseorang semata-mata kerana Allah, maka sempurna iman. Dia kasihkan seseorang kerana Allah. Kasih sebab apa? Orang tu suka beribadah, beramal, jadi dia suka ikut. Jadi sayang sangat sebab apa? Orang tu mengajak kepada kebaikan. Dan dia membenci seseorang kerana Allah sebab apa? Orang tu suka melakukan maksiat. Suka melakukan maksiat, jadi dia tak suka. Dia benci kerana Allah. Bukan dia benci orang tu, benci perbuatan dia lakukan oleh orang tu. Maka sempurnalah iman. Dan dia memberi semata-mata kerana Allah. Dia beri semata-mata, ya Allah, aku beri ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah, cari redha-Mu, ya Allah, cari pahala-Mu, ya Allah, nak cari syurga-Mu, ya Allah. Dan dia tak beri pun kerana Allah. Dia takut kalau dia beri kepada orang tu akan buat benda tak baik. Kalau dia bagi duit, dia sedekah ataupun dia bagi apa-apa barang yang berfaedah kepada orang tu akan gunakan salah pada jalan yang salah. Maka orang ni kata Nabi, dia telah sempurna iman dia. Hadis riwayat Abu Daud. Khabar Danish. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Suzana Wati. Zakbar Abdul Rashid, terima kasih. Waalaikumsalam Zakbar. Alhamdulillah Ustaz sihat. Moga Zakbar juga sihat. Selamat berpuasa 9 Zulhijjah. Moga ada kebaikan insya-Allah untuk kita. Saya doakan yang di luar sana, Allah beri kekuatan, ketabahan. Ada di kalangan kita semalam 153 kematian disebabkan COVID. Kita doakan keluarga yang musibah diberi kekuatan, ketabahan, insya-Allah. Kita doakan sebab kebaikan kita lakukan. Kita sama-sama taklim hadis. Selepas subuh baca Quran, zikir, baca Quran, kemudian taklim hadis. Kemudian nanti setelah doa kita minta pada Allah, ya Allah, angkatlah, segerakanlah, angkatlah COVID, penyakit, wabak ini daripada kami. Allahumma inna na'udzubika minal wabak wal bala minal junub wal juzam wa min sayyi'il asqam, kata Nabi. Ya Allah, angkatlah wabak, balak daripada kami, sopak, kusta, ta'un dan sebagainya, demam dan sebagainya, penyakit yang berbahaya daripada kami. Doa sentiasa. Semoga asbab kebaikan kita lakukan, Allah beri kemudahan bagi kita mengangkat wabak daripada kita. Kita tak mau dengar lagi apa tu kematian di kalangan kita lah. Nak esok dah mula, dah kita nak menyambut Aidil Adha. Allah, bukan kita korbankan lembu, kita yang terkorban sekarang. Ramai yang terkorban. Baik, terima kasih Abang Jamaluddin Ismail. Solat berjemaah. Saudara Abu Sa'id Al-Khudri, maaf, Ustaz nak beritahu, surat 148 dalam bab solat berjemaah. Saudara Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat. Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud, yakni membaca tasbih dengan tenang, maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat. Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud, yakni membaca tasbih dengan tenang,
maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat. Hadis riwayat Abu Daud. Bermaksud begini, siapa yang sembahyang berjemaah mendapat 25 pahala. 25 pahala. Pahala solat berjemaah menyamai pahala 25 solat. Kalau seorang tu disembahyang di padang pasir dan dia sempurnakan rukuk dan sujudnya, yakni membaca tasbih dengan tenang, maka pahala menjadi sama seperti 50 solat. Pahala seperti 50 solat. Bukan senang nak sembahyang di padang pasir. Zaman Rasulullah, kita fahamlah masjid bagaimana. Bukan macam masjid sekarang ataupun surau sekarang, madrasah sekarang yang aircon, yang lengkap, sempurna. Jadi bukan senang. Jadi pahala itu Allah bergandakan bagi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pada tengok pada hadis yang kedua, 110, buku surat 149. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwaza 'alaihim asy-syaitan fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bal qasiyah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir, sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir, yakni sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menerangkan mana-mana kampung atau pedalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat berjemaah. Di sini tak sebut sembahyang berjemaah itu di surau atau di masjid. Maknanya kalau di rumah pun, kawasan kampung, kita tak solat berjemaah seperti mana kita akan dimakan oleh kambing. Dimakan oleh kambing. Dimakan oleh serigala. Seperti mana kambing, kalau terpinggir seorang-seorang, senang dimakan. Kalau berjemaah, payah. Jadi naklah berjemaah. Tak kira tempat, di masjid atau di surau atau di rumah atau di jabat atau di kilang atau di mana sahaja. Bermaksud pentingnya solat berjemaah. Sebab dalam hadis ni riwayat Abu Daud tak disebut berjemaah tu di surau atau di masjid. Jadi berjemaah. Kalau di masjid berjemaah, alhamdulillah, lagi ramai lagi bagus. Ya, lagi ramai lagi bagus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخذت رجلاه في الأرض. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi SAW dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda SAW semakin bertambah, maka baginda telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda SAW apabila tiba waktu solat. Baginda telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang, yakni kerana badan baginda yang lemah. Dalam keadaan kedua-dua kaki baginda terheret di bumi.
Hadis riwayat Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi SAW dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda SAW semakin bertambah. Semasa Nabi dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda semakin bertambah, maka baginda telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda SAW. Apabila tiba waktu solat, baginda SAW telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh dua orang, yakni kerana badan baginda yang lemah, dalam keadaan kedua-dua kaki baginda terheret di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Bermakna baginda SAW, Nabi SAW apabila keadaan sakit tenat sekalipun, Nabi nak pergi ke masjid, minta dua orang papah dia. Kita ni, baik ustaz sendirilah, kadang-kadang payah nak pergi ke masjid, kadang-kadang nak pergi ke surau pun payah, walaupun keadaan sihat. Nak sekarang ni, PKP, tak tahu lagi dia punya prosedur macam mana setakat ni. Nak semayang berjemaah ramai-ramai pun tak dapat kan, susah. Jadi kalau diizinkan semayang, pergilah ke masjid, pergilah surau. Cari pahala. Cari pahala berjemaah. Dan Nabi SAW pun sakit, kata Aisyah, sampai dipapah nak ke masjid. Apatah lagi kita yang sihat ni. Yang dijamin syurga, Nabi SAW dijamin syurga pun nak berjemaah. Boleh sahaja Nabi tidak berjemaah. Sebab apa Nabi dah dijamin syurga tapi Nabi buat. Sebab tu Aisyah ketika melihat Nabi sembahyang sunat, Nabi sembahyang sunat sampai bekak-bekak kaki, Aisyah menangis. Nabi kata, amat pun abdan syakura. Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi sembahyang kerana apa? Nak bersyukur kepada Allah. Sebab bagi Nabi, sembahyang tu ialah rehat bagi Nabi. Kita sembahyang tu berat bagi kita. Sebab tu dalam Quran sebut, tanda ada orang munafik, wa idza qamu, tanda ada orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka nak sembahyang, mereka nak sembahyang, tak bangun sembahyang tu, nak bangun sembahyang tu, nak pergi ke solat tu, bermalas-malasan. Kemudian menunjuk kepada manusia. Sebab tu kata ulama, tanda munafik ni, dia mudah. Dia meringan-ringankan solat. Dia meringan-ringankan waktu solat. Dia tak kisah waktu solat ni. Tanda orang beriman, dia memberatkan waktu solat. Dia betul dia nak fikir solat. Kalau tak solat, tak boleh. Jaga solat. Jangan pernah tinggal solat, apatah lagi solat berjemaah. Kita tengok pada bab yang seterusnya. Muka surat 224. 224. Hadis yang ke-22. Ya, Abang Talib dah ada kitab Muntakab hadis. Kalau ada, boleh buka. Pada muka surat 224, hadis yang ke-22. Assalamualaikum Abang Talib. Terima kasih. Dalam bab ilmu dan zikir, an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tikum rijalun min qabli al-mashriqi yata'allamuna fa idza ja'ukum fastawsu bihim khaira. Qala fa kana Abu Sa'id idza rana qala marhaban بواسية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. باب ما جاء في الاستقصاء. Hadrat Abu Harun Abdi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kamu orang-orang dari timur untuk belajar agama. Oleh itu, apabila mereka datang, maka layanlah mereka dengan baik. Hadrat Abu Harun Abdi yang merupakan murid kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri melihat kami, maka beliau berkata, selamat datang kepada orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Hadrat Abu Harun Abdi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kamu orang-orang dari timur untuk belajar agama. Oleh itu apabila mereka datang maka layanlah mereka dengan baik. Hadrat Abu Harun Abdi yang merupakan murid kepada Sayyidina Abu Sa'id berkata bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id melihat kami, maka beliau berkata, selamat datang kepada orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan kepada kami. Maknanya raikan orang yang menuntut ilmu. Ucapkan perkataan yang baik-baik, marhaban bika ya habibi, marhaban bika ya walad, selamat datang wahai budak-budak, selamat datang wahai kekasih-kekasih Allah. Bercakap begitu kepada mereka. Sebab apa Nabi ajar? Sebab ini wasiat Nabi. Kemudian Sayyidina Wasilah bin Afsar an Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman fa adrakahu kataballahu lahu kiflayn min al-ajr, wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan min al-ajr. Rawahu Tabrani. Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu, sesiapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan mendapat 2 ganjaran. Sedangkan sesiapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak dapat menghasilkan, maka dia akan mendapat 1 ganjaran. Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu, itu, maka dia akan mendapat 1 ganjaran. Sedangkan sesiapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak dapat menghasilkannya, maka dia akan mendapat 1 ganjaran. Maksudnya begini, siapa yang belajar ilmu, kemudian dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia dapat beramal dengan ilmu itu, maka dia dapat 2 ganjaran. Tetapi siapa yang belajar ilmu tetapi tidak dapat menghasilkannya, tidak dapat mengamalkannya, tak mengamalkannya, mungkin mendapat 1 ganjaran. Maknanya dalam menuntut ilmu dah dapat pahala, apatah lagi kalau kita mengamalkannya, kita menyampaikannya, kita sebarkan ilmu tersebut atau mengamalkan tersebut, maka kita akan lebih banyak ganjaran yang kita akan dapat daripada amalan yang kita lakukan. Terima kasih Amiruddin Ayub. Ustaz doakan Amiruddin Ayub diberi kemudahan, dipermudahkan Allah. Doakan Ustaz juga. Sebab Ustaz perlukan doa, kawan-kawan juga. Ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 315. Ustaz suka bab ni, yang paling Ustaz suka dalam bab ni adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak tahu doa Rasulullah, bagaimana Nabi berdoa dan apa yang Nabi doakan. Maka kita tengok dalam kitab ni, kitab hadis-hadis pilihan. An Sa'ban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuradul qada illa bid-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru wa inna ar-rajula la yuhrama ar-rizqa biz-zabi yusibuhu. Rawahu al-Hakim. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang boleh mengubah takdir selain daripada doa. Tidak ada yang boleh mengubah takdir selain daripada doa. Tiada apa-apa yang boleh memanjangkan umur selain daripada kebaikan. Yakni kadang-kadang disebabkan perbuatan dosa,
seseorang itu terhindar daripada rezekinya. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Sayyidina Sa'ban berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang boleh mengubah takdir selain daripada doa. Tiada apa-apa yang boleh memanjangkan umur selain daripada kebaikan. Kadang-kadang disebabkan perbuatan dosa, seseorang itu terhindar daripada rezekinya. Maksud daripada hadis di atas ialah, sudah ada ketetapan Allah bahawa seseorang hamba itu tidak akan berdoa kepada Allah dan apa-apa sahaja yang dia doakan pasti akan diperolehi. Oleh itu ada dinyatakan dalam hadis bahawa berdoa pun adalah antara ketetapan Allah. Demikian juga seseorang itu mungkin telah ditentukan bahawa umurnya ialah 60 tahun sebagai contoh. Tetapi orang itu melakukan apa-apa kebaikan seumpama menunaikan haji, oleh itu umurnya ditambah sebanyak 20 tahun lagi, maka dia akan hidup sehingga umurnya 80 tahun. Maksudnya begini, doa ini boleh mengubah takdir kita. Dalam satu hadis Nabi sebut, la yarudul qada illa bidu'a, dan tidak akan berubah satu qada ketentuan Allah melainkan dengan doa. Dalam ini dia sebut pula, la yarudul qadar illa bidu'a. Tadi qada yang ini qadar. Tidak akan berubah takdir seseorang melainkan dengan doa. Nak panjang umur, Nabi kata, berdoalah, lakukan kebaikan. Sebab kebaikan tu ialah doa juga kepada Allah supaya, kebaikan ialah doa supaya kita dipanjangkan umur. Nak rezeki yang murah, melakukan kebaikan. Sebab apa? Disebabkan perbuatan baik kita itu, Allah mungkin panjangkan umur kita, beri kita kesihatan yang baik. Dan sebab apa kadang-kadang rezeki kita susah? Sebabkan dosa yang kita lakukan. Sebab tu dalam hadis ini disebutkan, disebabkan perbuatan dosa, seseorang itu terhindar daripada rezekinya. Jadi kita hindarkan. Kadang kita tengok, kenapa ya Allah, Ustaz aku cakap untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, kenapa rezeki aku kurang? Aku dah lakukan terbaik dalam hidup, dah macam-macam lakukan. Kadang-kadang kita tengok, kita hisap diri kita, tengok diri kita, kadang-kadang kita ada pernah melakukan dosa, atau kita pernah menyakiti hati orang. Jadi kita nak rezeki itu datang, ya Allah, hindarkan aku, ampunkan aku, dosa-dosa aku yang telah lalu, ya Allah. Supaya, ya Allah, kau murahkan rezeki aku. Rezeki ini bukan saja duit, kesihatan, keluarga yang baik, rezeki, bisnes yang berjalan lancar, kawan-kawan yang baik yang mendoakan kita, semua itu rezeki. Kebaikan yang kita lakukan, insya-Allah akan memanjangkan umur kita, akan berubah takdir kita, insya-Allah. Dan kita tengok pada hadis yang kedua, hadis ni agak panjang, Ustaz baca terjemahan sahaja. Ustaz hari ni mata Ustaz tak berapa sihat. Allahu Akbar. Dalam bab yang sama, doa Rasulullah SAW, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang memohon apa-apa doa kepada Allah yang bukan dosa atau memutuskan silaturahim, maka pasti Allah mengurniakan apa-apa yang didoakan, atau Allah mengelakkan daripada orang itu apa-apa kesusahan berkadar dengan kebaikan yang dipohonkan, ataupun Allah menyimpankan untuknya ganjaran yang berkadar dengan doanya itu. Seorang lelaki berkata, jika demikian, jika doa pasti diterima dan balasannya pasti akan didapati dalam apa-apa bentuk sekalipun, maka kita akan memperbanyakkan doa. Rasulullah SAW bersabda, Allah pun akan beri lebih banyak. Sayyidina Ubadah bin Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang memohon apa-apa doa kepada Allah yang bukan dosa atau memutuskan silaturahim, maka pasti Allah mengurniakan apa-apa yang didoakan, atau Allah mengelakkan daripada orang itu apa-apa kesusahan. Ataupun Allah mengelakkan daripada orang itu apa-apa kesusahan berkadar dengan kebaikan yang dipohonkan, ataupun Allah menyimpankan untuknya ganjaran yang berkadar dengan doanya itu. Seorang lelaki berkata, jika demikian, yakni jika doa pasti diterima dan balasannya pasti akan didapati dalam apa-apa bentuk sekalipun,
maka kita akan memperbanyakkan doa. Rasulullah SAW bersabda, Allah pun akan beri lebih banyak. Hadis riwayat Tirmizi dan Mustadrak Hakim. Bermaksud begini, Allah akan terima doa orang yang berdoa kepada dia. Apa saja doa, melainkan doa yang buruk, doa yang tak bagus, doa nak putus silaturahim, doa yang melakukan dosa. Ya Allah, bagi aku begini, ya Allah, dapatkan aku nombor, contoh, ya Allah, bagi aku nombor ekor naik, ya Allah, atau ya Allah, bagilah kawan aku atau jiran aku ini aku tak suka, ya Allah, akan bongkok dia, ya Allah. Diharamkan doa begitu. Sebab apa? Kita bimbang. Kita doa begitu mengakibatkan kita kembali kepada kita balik. Sebab diharamkan doa, doa yang memutus silaturahim dan doa yang mohon dosa. Yang minta perkara yang tak bagus. Dan Allah akan bagi kita doa dengan kadar apa yang kita nak. Contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, berikan kepada aku, ya Allah, kejayaan dalam perniagaanku. Maka Allah akan bagi. Sebab tu dengan kadar apa kita minta. Kalau kita minta lebih, ya Allah, berikan perniagaan aku ni berjalan begini, Allah akan bagi. Sebab tu kata ulama, doa yang khususiah, yang khas, sebut, ya Allah, nama. Kalau kita nak minta orang tu sihat, sebut nama dia. Allah tahu kita niatkan kepada orang tu, tetapi lebih cantik lagi kita sebut nama. Contohnya, kalau kita sakit, ya Allah, bulan ya Allah, sakit, ya Allah, berilah kesihatan yang baik padanya, Allah. Allah akan ikut kadar doa yang kita minta pada Allah. Sebab tu dalam ulama mengatakan doa ni memang paling baik sekali. Dalam hadis pun dah sebut, Allah kata Allah tak suka kepada hamba-Nya yang sombong. Sombong sebab apa? Sebab ibadat dia tak nak berdoa kepada aku. Seolah-olah dia tu kaya, dia tu mampu. Sebab tu kita doa dengan sekadar kita mampu. Sebut kadar mana kita nak. Banyak mana kita nak. Apa yang kita nak, sebut. Ya, kalau kita masuk dalam motivasi pun biasa dia akan sebut begitu. Kena sebut apa yang kita nak. Kalau nak kereta, sebutlah nak kereta, ataupun nak keluarga yang bahagia, ataupun kita nak anak kita berjaya dunia akhirat, sebut, ya Allah, jadikan anak-anakku yang hafaz Al-Quran, ya Allah. Sebut anakku siapa nama begini dan begini, hafaz Al-Quran, ya Allah, dalam masa 2 tahun, ya Allah. Sebut begitu. Sebab apa? Dengan kadar yang apa yang kita doa tu, insya-Allah Allah akan bagi pada kita ikut doa kita. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tengok dalam bab seterusnya. Dalam bab ikram muslimin, akhlak yang mulia. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 134 hingga 133 sampai 134. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan, mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Ingatlah, Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya Allah kata bersegeralah kepada kebaikan supaya mendapat keampunan daripada Tuhan. Sebab apa? Syurga ni seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang beriman. Ayat ni ketika mana Nabi utus kepada satu raja supaya masuk Islam. Ustaz, kalau tak silap, tak maaf, Hercules. Nabi kata ayat ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan kepada Allah, sesungguhnya syurga Allah ni seluas langit dan bumi. Kata Hercules apa? Dia hantar surat kepada Nabi. Kalau kamu kata syurga itu seluas langit dan bumi, Hercules tanya Nabi, kalau begitu ke mana perginya neraka? Lalu Nabi ni sebagai Rasul, dia jawab apa? Dia hantar balik pada Hercules. Dia kata, wahai sang raja, kalau datangnya malam, mana perginya siang. Cara Nabi berhujah dengan raja yang sombong. Ya. Ini ayat ni, segera kita mendapatkan keampunan kepada Allah. Sesungguhnya syurga itu seluas langit dan bumi.
dan mendermakan sebahagian harta kita pada masa senang dan susah. Nak rasa nikmat, nak sampaikan derma, cuba kita derma pada waktu kita susah. Memang Ustaz beri pun kadang susah nak sampaikan bila kita susah. Tapi cuba sampaikan, tak banyak, sikit. Sekurang-kurangnya mesti ada. Maqalla wadal, orang Arab kata sedikit tetapi padat. Tak banyak, tapi istiqamah. Hari ini derma RM1, esok derma RM1. Isnin sampai Ahad derma RM1 jadi RM7. Lebih baik daripada orang yang derma setahun sekali RM10. Sedikit tapi dia padat, ada. Daripada setahun RM10 saja derma sekali. Kita derma tiap-tiap hari RM1. Kita nyahkan perkataan-perkataan orang kata pada kita, alah derma RM1 saja. Kalau kita mampu nak bagi, katakan tak mampu nak bagi duit, nak sumbangkan, bagi pisang di masjid di surau pun tak apa. Biarkan orang kata orang cemuh, bagi pisang dekat surau, kat masjid, ingat monyet ke apa, orang datang surau. Jangan cakap macam tu. Sebab itu rezeki yang bagi kepada orang. Bahkan pisang ni elok untuk energi, untuk tenaga. Siapa yang main suka, dia tahu pisang tu bagus untuk tenaga. Kan? Biar kita bagi tu istiqamah. Istiqamah. Sikit pun tak apa. Ustaz kat rumah Ustaz ni berhadapan dengan surau. Ustaz selalu tengok ada anak yatim. Anak yatim. Selalu dapat sumbangan daripada pihak surau, daripada kami ni semua, daripada zakat. Dia tak pernah Ustaz tengok. Budak ni 14 tahun sekarang. Daripada umur dia, Ustaz kenal dia masa darjah 5 lagi. Tak pernah adik Amirul nama dia. Dia tak pernah satu hari tak bersedekah dia dalam tabung. Dia masih sedekah. Dia terus bersedekah. Dan sampai sekarang dia bersedekah. Menjadi inspirasi kepada Ustaz. Sampaikan satu hari Ustaz tanya dia, Amirul sedekah untuk siapa? Dia kata dia sedekah untuk siapa? Dia kata dia sedekah untuk arwah bapa dia. Dia sedekah untuk arwah bapa dia. Walaupun dia bukanlah, orang kata adik ni bukanlah yang keluarga yang senang. Tapi dia bersedekah untuk bapa dia, pahala nak sampai kepada bapa ni, arwah bapa ni. Dan rezeki dia tak pernah putus. Budak ni budak baik. Allah Akbar. Budak lagi. Tiap-tiap hari dia bersedekah. Tak pernah tak bersedekah. Kita kadang-kadang yang tengok rasa malu, rasa segan dengan dia. Itu menjadi inspirasi buat kita lah. Buat Ustaz terutamanya. Kalau tengok, saya rasa terinspirasi. Tengok dalam bab hadis pula, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Tak maaf hari ni mata Ustaz tak berapa jelas. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik layanannya terhadap isterinya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik layanannya terhadap isteri dia. InsyaAllah. Ini kata Nabi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, orang yang paling sempurna iman ialah baik akhlak dia. Akhlak dia baik. Dan di kalangan kamu yang paling baik akhlak dia ialah orang yang menjaga atau melayan isterinya dengan baik. Isterinya dengan baik. Nak masa pandemik ni duduk kat rumah, isteri sentiasa ada. Kadang-kadang kalau tersinggung sikit, mulalah nak panas, nak bergaduh kan. Jadi kita layan lah. Kita layan isteri kita, pasangan kita dengan baik-baik isteri, pada suami, baik suami kepada isteri. Sebab tu sebelum tidur, kata Ustaz Allah Yarham, Ustaz Ismail Kamus, dan guru Ustaz Ismail Kamus kata apa? Tiup kepada isteri, baca apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dan tiup kepada isteri, baca apa? Allahu Latif wa bi'ambil azukmasya wa qabil aziz, supaya lembut hati isteri. Dan isteri baca kepada suami. Kepada suami, di umbut-umbut dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna min akmalil mu'min imanan ahsanukum khulqan wa altafukum bi ahlihi. Rawahu Tirmidzi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya.
dan yang paling berlemah lembut dengan keluarganya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling berlemah lembut dengan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Itu akhlak yang sempurna, jaga akhlak dan juga berlemah lembut dengan isterinya, dengan keluarganya, dengan anak-anak dia. Nah, itu yang Nabi ajar dalam hadis riwayat Tirmizi. Nak-nak kita faham keadaan kita ni terkurung dalam rumah dengan anak, macam-macam perangai, macam-macam ragam. Kena sabarlah. Kadang-kadang hilang sabar kan. Kena berhemah juga. Sebab tu Ustaz kata, kalau kita ada masa pergi cari kitab ni, Mutakhab Hadis. Kalau di Masjid India tu ada kedai-kedai buku tu boleh dapatkan. Baca kepada anak-anak. Bagi pada anak-anak, baca hadis ni. Amalkan. Kalau anak tu melakukan kesalahan, kesilapan, mudah aja. Suruh dia ambil Quran, baca 2 muka surat. Ataupun 3 muka surat sebagai denda kepada dia. InsyaAllah dia kena buat hati. Cuba amalkan. Kalau anak-anak melakukan kesilapan, kesalahan, yang kita rasa kita tak boleh buatan lagi sebab tak besar. Kadang-kadang kita tak nak pukul sebab apa. Nak jaga aib dia, maruah dia kepada adik-adik dia. Ataupun takut dia rasa malu. Maka amalkan. Suruh dia ambil Quran, ambil wuduk sembahyang sunat. Ataupun suruh baca Quran 2 muka surat sebagai denda kepada dia. Lama-lama anak tu rasa malu, segan nak melakukan kesalahan. InsyaAllah lakukan selalu. Kalau ada masa pula, selepas maghrib atau selepas subuh, nak tunggu waktu, selepas subuh tu nak tunggu waktu duha macam sekarang ni, bacakan kitab Mutakhab Hadis. Ataupun nak tunggu isyak, bacakan kitab hadis. Ataupun selepas isyak, bacakan kitab hadis pada mereka. Jadi girirkan baca hadis ni. Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah akan bagi rahmat, ketenangan dalam hidup kita. Baik, Danish Deris, viral kisah nak pergi sedekah ke Palestin dan 2 orang selebriti. Apa komen Ustaz sampai gaduh-gaduh mereka tu? Baik, benda ni benda umum. Ustaz tak berani kata apa. Kita kenal akhlak, kebaikan akhlak Ustaz Abid Liu. Dan juga Kaplis, Ustaz tak berkenal Kaplis. Ustaz Abid Liu, Ustaz pernah ikut dia dalam masa menjadi jemputan dalam pencinta Sumah. Ustaz menjadi jemputan dan dia menjadi juri ketika tu. Kemudian dalam seminar ketua-ketuaan yang Ustaz Abid lakukan, Ustaz Abid ni akhlak dia baik, baik sangat akhlak dia. Nak kata macam mana pun Ustaz tak tahu cerita sebenarnya. Benda ni bila bergaduh di antara 2 orang yang hebat ni, kita duduk diamlah, tawakuf, tak perlu kata apa-apa. Sebab kalau Ustaz Abid lakukan, dia tunjuk pada orang sebangan dia tu, baru sekarang ditunjukkan. Sebab sebelum tu dia tak pernah tunjukkan apa yang dia lakukan. Bertahun-tahun sebelum ni dia dah lakukan kebaikan. Dia dah sampaikan sumbangan orang. Disebabkan timbul berbagai fitnah, dia tunjuk pada orang apa yang dia lakukan. Supaya orang tak fitnah dia, supaya orang tahu ke mana duit sumbangan penyumbang-penyumbang ni yang telah dia sampaikan. Bahkan Ustaz Abid ni orang yang hebat. Dan pendapatan dia pun hebat. Jadi bila melakukan kebaikan pun ada fitnah. Baik lakukan terus. Sebab apa? Nak elakkan fitnah, buat apa saja kalau fitnah. Sayangnya di kalangan kita, kadang-kadang cerdik pandai pun macam-macam kata, anda geng kopiah, yang tu geng topi. Tak boleh cakap macam tu. Kita tengok diri kita. Kita ni macam mana pula. Kadang-kadang kita nak tayang satu benda, nak tayang basuh kereta je pun, tapi kadang-kadang kita tayangkan jenama kereta tu kadang-kadang. Kita pun lupa ke kita mungkin ada riak, bersombong. Apakah Ustaz Abid begitu? Tak. Dia tak buat begitu, dia tak ada niat buat begitu. Kita tak tahu cerita sebenarnya. Al-Quran pun dah sebut, sama ada kamu sembunyikan sedekah kamu itu lebih nikmat ataupun kamu zahirkan sedekah kamu, sumbangan kamu itu lebih nikmat. Dua-dua tu ada nikmat. Sembunyikan untuk kebaikan diri sendiri. Kalau dia tayang supaya orang dapat melihat itu kebaikan dan orang akan ikut apa yang dilakukan. Kita dah belajar dalam bab siapa yang menunjukkan kebaikan dan orang akan melakukan kebaikan disebabkan perbuatan dia akan dapat pahala. Kan? Jadi bagi Ustaz, berdamai je lah. Kita orang awam ni jangan terlalulah menyampuk. Kita tak tahu cerita sebenar. Kita doakan dua tu berdamai.
Sebab dua-dua tu ada kebaikan yang mereka lakukan, masing-masing ada kebaikan. Kan Ustaz sebut dalam Quran sebut, Quran dah sebut dah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan sedang melemah kejadian. Kesalahan, kesilapan itu biasa. La yakhlu an khata' manusia. Manusia tidak lari pada salah dan silap. Pada salah dan silap tak boleh lari. Kita tak tahu apa cerita sebenarnya. Ya, kita tak tahu apa cerita sebenarnya. Bagi Ustaz, kalau Ustaz lebih pada Ustaz Abid, saya tengok kalau Ustaz Abid ni kita nak tiru cara dia lakukan, memang kita tak mampu. Ada yang kata tidur, tunjuk gambar tertidur, penat apa semua. Itu makhluk memang penat. Nak tunjuk gambar tidur apa semua tu. Mungkin mereka nak beritahu susahnya nak lakukan kebaikan ni, cabaran lakukan kebaikan yang kita tak mampu. Yang kita komen teruk entam mereka buat apa? Yang kita pula lakukan apa? Kita buat apa? Sekadar kita jadi keyboard warrior buat apa? Lepas kita doakan mereka berbaik. Mereka lakukan kebaikan ni ada sebab mereka sendiri. Kalau Ustaz Abid, saya rasa kalau dia nak tunjuk apa yang dia lakukan daripada dulu lagi dia lakukan. Daripada dulu lagi dia lakukan. Bagaimana menghentam dia bagi Ustaz? Tak baguslah ya. Tak baguslah. Kita tak mampu lakukan macam dia, kita doakan supaya dia beri kekuatan. Kadang-kadang rasa sedih lah bila ada kawan-kawan kalangan kita juga jadi pandai dalam agama pun cakap benda yang tak bagus pada Ustaz Abid. Ustaz bagi Ustaz, saya tak setuju lah. Tak minta maaf lah. Saya tak bersetuju. Sebab Ustaz Abid, dia lakukan kerja kita. Dia seorang mu'allaf, dia lakukan kerja kita. Dan kita belajar tentang akhlak yang baik. Yang seperti iman, Nabi kata ialah orang yang paling baik akhlak dia. Saya rasa tak ada akhlak yang buruk. Dia tak pernah kata orang kata-kata yang buruk pada orang. Dia kata kata yang baik-baik pada orang, kata yang lembut pada orang. Ya. Baik itu Ustaz sebut segi peribadilah. Apa yang Ustaz kenal tentang Ustaz Abid. Tapi Ustaz tak kenal lah. Saya doakan mereka berdua tu ada kebaikan pernah mereka lakukan, berbaik berdamai sajalah bagi Ustaz. Ya, insyaAllah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya heran dengan orang yang membeli hamba-hamba sahaya. Dengan hartanya kemudian dia memerdekakan mereka. Kenapa dia tidak membeli orang-orang yang merdeka dengan cara berbuat baik kepada mereka? Sedangkan pahalanya lebih besar. Yakni apabila dia berbuat baik terhadap orang lain, maka mereka akan berhutang budi kepadanya. Sehingga menjadi seolah-olah hambanya. Saudara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya hairan dengan orang yang membeli hamba-hamba sahaya dengan hartanya. Kemudian dia memerdekakan mereka. Kenapa dia tidak membeli orang yang merdeka dengan cara berbuat baik kepada mereka? Sedangkan pahalanya lebih besar. Yakni apabila dia berbuat baik terhadap orang lain, maka mereka akan terhutang budi kepadanya sehingga menjadi seolah-olah hambanya. Maksudnya begini. Abdullah bin Umar kata, saya heran dengan orang yang membeli hamba-hamba saya. Dia kata, saya heran dengan orang membeli hamba saya dengan hartanya, kemudian merdekakan mereka. Ada kalangan sahabat yang heran dengan kenapa ada sahabat yang beli hamba. Kenapa tak beli orang yang merdeka? Zaman Rasulullah tak ada hamba tawanan perang. Ya. Jadi, kenapa tak beli orang yang merdeka? Jadi, kalau beli orang merdeka, kita akan terhutang budi pada dia. Dia akan terhutang budi kepada kita. Sebab itu mereka dia akan memang sebarkan apa yang kita telah lakukan. Kalau hamba, apalah sangat hamba ni? Maknanya, Islam ketika tu, nak merdekakan orang, nak tunjuk akhlak yang baik, mereka beli hamba-hamba tu. Sampaikan hamba zaman Rasulullah, akhirnya tak ada lagi hamba. Sebab tu dalam hukum, contohnya tentang menziharkan isteri. Dengan perkataannya, tak bagus pada isteri menyamakan isteri dengan mak apa semua, merdekakan hamba. Dalam sumpah pada merdekakan hamba, sampaikan hamba dah tak ada. Maknanya, Islam ni, akhlak orang Islam ni kena baik. Jangan kita pandang taraf kedudukan. Sama ada dia hamba ataupun dia orang merdeka. Apatah lagi sekarang, kita jangan resis lah. Pandang orang tu, dia mungkin kerja dia tak bagus, cuci sampah kilang, ataupun dia tukang kutip sampah. Kita ni orang hebat, jangan. Dalam Islam, tidaklah kita sama.
Sama taraf tunjukkan akhlak dalam bab akhlak yang mulia. Pengalaman Ustaz sendirilah, masa Ustaz dulu balik daripada luar negara, Ustaz kerja kilang. Ada kilang, Ustaz kerja kilang. Saya tak nama bukan kilang apa. Kerja Ustaz bukan kerja kilang sebagai pegawai atau apa, tak. Cuci kilang. Ambil kertas surat khabar, cuci, bersihkan kilang tu dengan minyak apa semua. Kilang ya, printing ya. Jadi, cuci. Sampaikan kotor, pakaian kadang berbau. Kadang-kadang orang segan nak sembahyang. Kalau Ustaz sembahyang tu kat surau, orang jauh daripada Ustaz sebab bau peluh. Penat. Bau peluh kita dengan kotornya. Tapi kotor bukan kotor segi najis, tak adalah. Ingat dalam najis itu kotor, tapi dalam kotor tu dia tu najis. Hidung tu kotor, tapi dia bukan najis. Tapi najis tu memang kotor. Begitu. Jadi jangan. Kita pandang manusia ni sama taraf. Tak kira dia siapa pun. Sebab apa? Ya, akhlak paling baik Nabi kata ialah dia menjaga akhlak dia, ketuturan dia. Itu akhlak yang paling baik. Sebab ini dalam bab akhlak. Tengok pada hadis dakwah dan tabligh. Hadis yang ke-42, surat 532. Saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku telah lalu berhampiran satu kaum yang bibir mereka dipotong dengan gunting-gunting yang dibuat daripada api. Lalu saya bertanya kepada Jibril AS, siapakah mereka itu? Jibril memberitahu, mereka ialah pengkhutbah dalam ahli dunia yang selalu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi mereka lupa diri mereka sendiri, yakni mereka tidak beramal. Sedangkan mereka membaca kitab Allah, tidakkah mereka orang-orang yang berakal? Hadis riwayat Musnad Ahmad. Saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku telah lalu berhampiran satu kaum yang bibir mereka dipotong dengan gunting-gunting yang dibuat daripada api. Lalu saya bertanya kepada Jibril AS, siapakah mereka itu? Jibril AS memberitahu, mereka ialah pengkhutbah daripada ahli dunia yang selalu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi mereka lupa diri mereka sendiri, yakni mereka tidak beramal. Sedangkan mereka membaca kitab Allah, tidakkah mereka orang-orang yang berakal? Ini Nabi cerita ketika dia Isra' Mi'raj. Mi'raj naik ke langit, daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Nabi nampak ada orang yang memotong lidah dia dengan gunting yang diperbuat daripada api. Lalu Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril kata, wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu itu ialah orang yang membaca khutbah? Alim ulama yang baca khutbah. Yang cerdik pandai baca khutbah, tapi daripada ahli dunia, yang kejar dunia, yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi mereka tak lakukan. Contoh dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun qabra maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu bercakap tetapi kamu tidak lakukan? Seburuk-buruk perangai daripada Allah kata, ialah orang yang bercakap tetapi dia tidak melakukan. Banyak sekarang, kalau kita tengok, Ustaz tinggilah, Ustaz Nasir diri Ustaz tinggilah. Kadang-kadang kita dah tahu benda tu baik, tapi kita tak nak buat, kita suruh orang buat, tapi kita tak lakukan. Kadang-kadang kita tengok sekarang, akhir zaman ni, banyak kadang-kadang keadaan ada cerdik benda dalam agama yang tidak bercakap benda yang benar. Dia suruh orang buat benda baik, tapi dia kadang-kadang tak buat benda baik. Sebab tu disebut dalam hadis, iza saqatal alim wal jahil bil jahil famata yatabayyana al-haq. Apabila sakat, tutup, membisunya orang alim, tidak menyerangkan tentang perkara yang baik, dia membiarkan jahil dengan kejahalan mereka, bilakah kebenaran itu akan terbit? Kita minta pada Allah, kita dijauhkan, supaya kita cakap dan kita lakukan, insya-Allah. Insya-Allah kita cuba sejadi sebaik-baik. Sebaik-baik hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan perkara yang baik, meninggalkan perkara yang mungkar.
Sebab tu dan Quran sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat. Ya Allah telah jadikan sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia daripada keburukan. Melakukan kebaikan mengeluarkan manusia daripada keburukan. Melarang manusia melakukan keburukan. Ya. Bahkan kita antara umat yang terbaik, insya-Allah. Sebab tu kita umat akhir zaman lakukan satu amalan, pahala je 20 ganda pahala. 20 ganda pahala. Insya-Allah. Dan kita antara umat tak pernah tengok Nabi tapi kita beriman lebih baik daripada umat zaman Nabi yang nampak Nabi, yang pernah jumpa Nabi tapi mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Kita tak pernah kenal Nabi, tak pernah nampak Nabi. Bagaimana Nabi ni rupa seperti kita baca kitab. Dalam kitab Syama'il Muhammadin SAW. Syama'il. Wajah waktu pribadi Rasulullah. Badan Rasulullah bagaimana. Tapi kita tak boleh nampak secara jelas. Tapi kita percaya bahawa Nabi ni ada. Nabi ni membuat kebaikan bagi kita dan kita beriman kepada dia adalah lebih baik daripada orang yang pernah tengok Nabi, hidup zaman Nabi tapi tak beriman kepada Nabi SAW. Baik, dalam bab yang terakhir meninggalkan perkara yang sia-sia. Anil Barra'i bin Gharib radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah 'allimni 'amalan yudkhilni al-jannah. فذكر الحديث في أمر إياه بالإعتاق وفك الرقبة والمنحات وغير ذلك ثم قال فإن لم تطق ذلك فأكف لسانك إلا من خير رواه البيهقي. Saudara Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, seorang badui kampung telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah saya amalan yang boleh menyebabkan saya masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah SAW telah memerintahkannya beberapa perkara seperti memerdekakan hamba, melepaskan beban hutang seseorang yang berhutang, pinjamkan binatang ternakan kepada orang lain supaya dia boleh mengambil susu, serta beberapa amalan lain. Kemudian baginda SAW bersabda, sekiranya kamu tidak mampu melakukan amalan-amalan itu, maka kawallah lidah kamu daripada berkata-kata kecuali perkara yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, seorang badui kampung telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah saya amalan yang boleh menyebabkan saya masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah telah memerintahkannya beberapa perkara, seperti memerdekakan hamba, melepaskan beban hutang seseorang yang berhutang, pinjamkan binatang ternakan kepada orang lain supaya dia boleh mengambil susu, serta beberapa amalan lain. Kemudian baginda bersabda, sekiranya kamu tidak mampu melakukan amalan-amalan itu, maka kawallah lidah kamu daripada berkata-kata, kecuali perkara yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Baik, Waalaikumsalam Ayang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Nabi kata, seorang hamba, orang Badui ni orang Arab kampung lah. Arab tu bagi pada dua, kalau kita belajar dalam sirah. Satu Badui, satu Hadari. Badui ni ialah Arab kekampungan sikit lah. Yang mereka tak ada, hidup mereka tak ada sistem. Mereka cuma ada ketua, mereka tak ada sistem. Kalau satu tempat tu ada kematian, mereka akan berpindah rendah. Berbeza dengan Arab Hadari. Hadari ni Arab moden. Mereka ada sistem, mereka ada polis, mereka ada tentera, mereka ada ketua, mereka ada macam-macam. Ya? Mereka ada perundangan mereka sendiri. Jadi Arab Badui ini datang kepada Rasulullah SAW, dia tanya Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku perkara yang boleh menyebabkan aku ni masuk syurga. Dia pun nak masuk syurga. Kalau kita tanya semua orang nak masuk syurga. Orang jahat pun nak masuk syurga kan. Apatah lagi kita ni yang rasa-rasa penuh-penuhnya baik pun nak masuk syurga kan. Jadi Arab Badui ini tanya Nabi, Rasulullah, apa amalan yang menyebabkan aku boleh masuk syurga? Nabi kata mudah. Pertama, merdekakan hamba. Kamu ada hamba, kamu merdekakan. Kemudian bebaskan hutang seseorang yang berhutang pada kamu. Kalau ada berhutang pada kamu, kamu bebaskan. Itu payah-payah tu kan. Berhutang ni, kalau kena yang 50,000, 60,000 nak
Halal kan? Payah kan? Kemudian, ataupun kamu bagi binatang ternakan kamu, kambing kamu yang ada susu, bagi mereka ambil susu tu. Bagi mereka ambil susu tu. Dan amalan-amalan lain. Kalau kamu tak mampu juga buat semua tu, Nabi kata, maka jagalah lidah kamu daripada berkata kecuali perkara yang baik. Ya, itu amalan-amalan yang Nabi ajar kepada Arab Badui. Pernah diceritakan oleh satu ustaz yang ustaz dengar, dia kata apa? Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Badui. Dia kata apa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ni nak masuk Islam, tetapi aku suka melakukan perkara maksiat, berjudi, berzina, minum arak dan sebagainya. Boleh tak kalau aku masuk Islam, tetapi aku nak buat semua tu? Nabi kata, boleh. Dia pun terpanjat. Ya Rasulullah, mudah ni Islam ni. Ya Rasulullah kata, mudah, memang mudah. Tetapi Nabi kata dengan satu syarat. Apa dia syaratnya? Apabila aku bertanya kepada kamu satu soalan, kamu jangan kertip, jangan tipu aku, jangan dusta aku. Jangan tipu aku. Kata Rasulullah, kalau begitu aku masuk Islam. Kata ustaz tu lah. Jadi dia pun masuk Islam, Badui dia pun masuk Islam. Menurut cerita ustaz tu, Badui masuk Islam. Benda Badui ni, setiap masuk Islam tu, kalau dia nak minum arak, dia fikir, kalau aku minum arak nanti aku bertebung Rasulullah SAW, dia tanya aku minum arak ke tidak hari ni, aku nak jawab, tak boleh. Tak jawab, tak boleh. Aku dah janji. Aku tak nak tipu. Nak tipu, tak boleh. Nak berzina pun sama. Dan sekali semua dia tak lakukan. Akhirnya, dia tak ada benda pun dia lakukan maksiat. Sebab apa? Satu patah-patahan, iaitu jangan berdusta kepada aku, Nabi kata. Jangan berdusta kepada aku. Itu cara Nabi mengajar orang. Sama juga dengan sahabat Badui. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia bawa anak dia, Rasulullah, anak aku ni kurang ajar kepada aku. Anak aku begini kepada aku. Anakku tak dengar cakap aku. Lalu Nabi tanya budak tu. Nabi dengar dua orang. Nabi dengar adil. Nabi dengar yang dituduh. Anak tu berkata, ya Rasulullah, bukan aku yang kurang ajar kepada bapa aku, tapi bapa aku yang kurang ajar kepada aku. Nabi kata, kenapa kamu cakap begitu, wahai anak? Sebab dia tidak mengajar aku tentang kebaikan. Dia tidak pernah mengajar aku tentang solat. Dia tidak mengajar aku tentang apa saja perkara yang ma'ruf dan meninggal perkara yang mungkar. Soal kita ni sebagai orang Islam, umat Nabi SAW, ajarlah anak-anak kita tentang kebaikan. InsyaAllah, sebarkan kebaikan. Dan berkatalah perkara yang benar. Akhir-akhir zaman ni, macam-macam benda viral. Antara dua selebriti, Saibit dan Kapris, dan bagai-bagai lagi fitnah boleh berlaku. Akhir zaman ni macam-macam fitnah. Buat baik pun dia fitnah, buat jahat pun dia fitnah. Kalau begitu, pilih yang mana satu. Teruskan buat baik. Teruskan buat baik. Nak sampai dengan semangat, buatkan. Orang nak fitnah pun ikutlah. Orang yang cakap apa pun ikutlah. Jadi antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kan? Kalau buat jahat pun Allah fitnah, baik kita teruskan buat baik. Kan? Sebab apa? Baik itu ada kesabaran. Kan Nabi pun dia fitnah, buat baik pun dia fitnah, apatah lagi kita dia fitnah. Baik, ada soalan ya Ayan Job, ada nak tanya apa? Atau siapa? Aizmi Abah Talib ada soalan. Danish, Ustaz rasa jawapan Ustaz pada Danish tu dah jelas ya. Ustaz tak berani nak campur sangatlah dua orang selebriti yang hebat ni. Dua-dua ada kehebatan masing-masing. Dua-dua ada kehebatan masing-masing. Kita jangan menambahkan. Kita doakan mereka berdamai. Kita doakan dua-dua tu ada kebaikan yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita doakan mereka supaya disebabkan kebaikan yang Ustaz Ibn dan Hafiz lakukan, Allah mengangkat musibah yang berlaku kepada kita. Ya, Yanjo, ada apa soalan? Soalan? Tak ada. Tak ada, tak soalan. Anak dah habis periksa, Alhamdulillah, dah habis. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma nak settlekan adik yang internship semalam tu lah, kesian dia. Oh, dia kerja, Yanjo kerja, macam mana dengan Yanjo? Dia kerja, macam mana nak tanya? Dia bukan kerja lah, dia macam internship, praktikal. Belajar, praktikal, dekat Belajar mana? dari UTHM, Johor. Oh,
Ayah Ju So, kerja dengan pihak UTHM ke? tak. Apa bahagian web IT. Oh, okey 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 okey. Tu tak So ada. dia Hmm. apa dia orang tanyalah kenapa dari Johor dapat di Selangor. So dia cakap lah dia internship, dia masuk dari bulan 1, dia habis bulan 8 ni. So dia tukarlah address, alamat di Hmm. Setia Alam. Yang seorang dah lepas di Convention Center Setia Alam. So yang seorang ni the next day dapat dekat Sunway Pyramid pukul 8 malam. Ya budak dari Johor kan internship pelajar, bila datang sini mestilah sesat kan. Ya, Dah sian. tutup. So try lah pergi semalam tu tengok still tak boleh 2 kali keluar masuk. Tak ada rezeki dia. Dia kata still kena tunggu date baru. Kalau adik baru ni, macam anak ustaz tadi, tak dapat. Kemudian dia ikut Hmm. step. Nanti ustaz beritahu, bagi link step tu. Nanti kejap je Mhm. dia akan apa? Dia akan panggil kita untuk divaksin. Macam ustaz tu hari, sepatutnya 2 minggu Hmm. lepas, ustaz cocok di Ampang. Tapi daripada sebenarnya Ampang kan jauh. Jadi ustaz tolak. Alhamdulillah, Hmm. bila ustaz update balik, esok ustaz raya. Ustaz beraya di di pusat suntikan vaksin itulah. Di Kajang Mewah ni. Hmm. Untuk dicocok Hmm. 2 petang, doakan ustaz. Jadi kena ikut step InsyaAllah. tu. Amin. InsyaAllah kalau ikut step tu cepat. Sebab sekarang ni Sinovac kan akan datang mungkin vaksin, Hmm. mungkin brand lain kan. Hmm. Jadi Saya isteri Sinovac ustaz, naik ruam. biasa Sinovac ni kalau isteri ustaz kena, ngantuk, dan kawan tanya budak yang kena Sinovac pun dekat kawan kata ngantuk. Ada anak saya kena, okey je tengok. Tengok pada imun kan. Ha. Tapi Ngantuk step tak, untuk budak, demam tak, saya batuk, demam tak, sesama tak. Saya kena batuk, naik ruam dekat badan. Semalam pun ada jugalah kena sekejap-kejap macam tu. Sakit pinggang. Itu je, Alhamdulillah tak demam. Tapi naik ruam-ruam tu, jenuh menggaru lah badan. oh naik ruam Naik macam gelegata tu. Legata. Oh naik ruam tu. Oh. Sebab apa naik Sebab imun badan Sebab, ke apa? ya, sebab saya ada thyroid. Ah, Ada thyroid sama, asma sama. macam ustaz, esok nak kena memang dah seminggu ni memang kena gegata. Gatal-gatal badan semua kan, naik ruam apa semua. Hmm. Cuba tak adalah demam, Hmm. tak ada batuk, tak ada apa, tak ada simptom-simptom yang pelik-pelik lah kan. Cuma gegata je lah. Hmm. Cuma risau juga So kan. baru hari ni lah saya nak start kerja ni, nak pergi office. Oh, ada pergi office Okey, saya Baru hari doakan ni lah nak pergi. Ayah Jo dan adik tadi tu, intern tu, dia permudahkan. Nanti Ustaz bagi link tu, step tu, ikut je step tu. InsyaAllah mudah kot. Ikut step tu lah. Yang apa yang anak Ustaz buat. InsyaAllah. Ah, Doakanlah dia, InsyaAllah. kesian dia tu. Sebab dia orang persoalkan lah kenapa dari Johor boleh dapat KL tu je lah. Dan dia cakap lah, dia internship kan. Yalah. Kesian lah Sebenarnya juga kat kalau dia. Salah saya jugalah. Saya kata kat dia, relax. tapi Lambat biasanya gerak. kalau biasanya cepat dia bagi nak student kan. Dia lebihkan student yang Hmm. belajar ni kan, nak masuk college, nak masuk Hmm. apa kena ada vaksin kan. Dengarnya. Jadi Hmm. mudah tu. Nanti Ustaz bagi link tu lah, nanti ikut je lah. InsyaAllah. Kalau Boleh. dapat dipermudahkan kan. Okey InsyaAllah. Yan Jo, Amin. kita Student doakan. dekat office ada 3 orang. Oh, Dekat office student ada 3 orang. yang dulu tu dah dapat lah, yang seorang je dah. Dah. Dia je. Oh, baik. Menebus kesalahan, so saya bawa lah dia semalam. Tapi boleh je insyaAllah, boleh dapat tu insyaAllah. Dan esok doakan Ustaz Ustaz doakan Ustaz Ya. supaya dia memudahkan. Orang lelaki ni dia tak takut apa, takut jarum tu je. Panjang kan. Yelah, time raya pula
Kalau ada raya tak apalah, beraya kat sana, nak pergi tempat lain tak boleh kan, kita pergi beraya dekat sana je lah kan. Betul, Okey betul, Ayah Jo, betul. saya doakan Okey. semoga dipermudahkan. Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Okey kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tahun ni kita memang korban tak serancak sebelum tu lah. Korban lembu, kambing tak serancak sebelum ni. Jadi kita redha lah, redha. Mungkin ada hikmah sebalik semua tu. Ada hikmah sebalik tu. Jadi kita banyakkan berzikir, bersedekah, solat sunat pada hari ini insya-Allah. Okay, Ustaz ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin lah. Kalau ada salah silap dalam penyampaian Ustaz ni. Dan esok tak ada live kan, Ustaz tak buat live esok. Sebab esok kita nak siap. Kalau boleh solat, insya-Allah boleh solat Hari Raya. Jadi setengah tepat boleh solat Hari Raya kan. Jadi kita nak buat persiapan awal lah. Jadi tak ada majlis taklim, tak ada. Baik, apa khabar Abah? Ustaz doakan Abah juga dipermudahkan. Ya, dipermudahkan. Okey. Saya rasa sampai sini saja. InsyaAllah kita akan ke udara balik pada hari Rabu. InsyaAllah hari Rabu kalau tak ada apa. Sebab esok Ustaz nak divaksin. Di Kajang Mewah ni, doakan Ustaz. Beraya di sana lah lepas Zuhur. Lepas Zuhur. Kedua. Didoakan Ustaz dipermudahkan setiap sesuatu. Fi kulli hal. InsyaAllah Allah menyesir. Wala tu'asir. Wa tammimna bil khair wa anta arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengan tasbih kifarah dan salatu wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.